Assalamualaikum, selamat pagi, morning dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya kira masih belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat semua umat Islam di seluruh dunia. Okey, baik. Lama dah saya tak bersiaran dengan live PPM ini ya. Okey, sebelum saya bersiaran lagi lanjut, saya nak minta mana-mana yang sedang menonton live ini yang terlalu di FYP, bukan FYP lah, Facebook masing-masing, newsfeed masing-masing, boleh tolong share dan panjang-panjangkan lagi sebab hari ni kita akan bawa satu topik, ke mana bintang kita. Ni lain benda yang lain ya. Okay, saya kira ni antara yang pertama kali juga di bawah kelelaan saya lah untuk kami berkongsi tentang bintang dan langit ini ya. Okay, sempena sambutan bulan Citizen Science pada bulan April ini dan juga Minggu Sains Negara yang bermula pada April sehingga Oktober dengan temanya merakyatkan insan, merakyatkan sains. Allahu Akbar. Tersasul pula pagi-pagi ni ya. Merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Okay, dan kita juga bulan April ni ada Global Astronomy Month. Live at PPM membawakan kepada anda semua secara langsung dari Facebook PPM ke mana bintang kita, untuk kita sama-sama terokai dan membincangkan ke mana bintang di langit ni pergi ya, dan peranan perpustakaan dalam memberi kesedaran terhadap isu ini kepada masyarakat. Okey, terima kasih kepada semua yang meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini. Saya Farah Wahida binti Badul Isyam, Ahli Majlis Persatuan Pustakawan Malaysia merangkap pengerusi jawatankuasa promosi dan keahlian PPM selaku moderator anda pada hari ini, dan kini saya bersiaran langsung dari Pahang. Pahang bumi bertuah. Okey, dan saya tak berkeseorangan hari ini. Mari kita bersama-sama dengan panel yang cukup hebat pengalamannya serta terlibat secara aktif dalam astronomi dan juga citizen science. Tuan Hafiz Mutza kita. Mana Tuan Hafiz? Hafiz. Assalamualaikum, bertemu lagi ya. Kali ni saya moderatornya Tuan Hafiz ya. Terima kasih. Hafiz sihat? Alhamdulillah sihat. Bersiaran langsung di mana tu? Saya berada di Kajang hari ni, di bumi Selangor, Darul Ihsan. Okey, di bumi Selangor dan saya di bumi Pahang ya. Baiklah. Okey, sebelum itu tuan-tuan cik puan semua, terima kasih ya Tuan Hafiz dan sudi bersama kami pada pagi ini. Okey, kita nak minta lebih ramai lagi share live ini supaya ramai lagi yang akan dapat manfaat, sama ada secara live ataupun secara rakaman nanti ya. Baiklah. Dan sebelum pagi ni banyak pula dah tersasul, subhanallah. Dan sebelum dia bulan puasa ni selalunya macam tu Farah. Kan? Itu yang sebenarnya kena tarik nafas sekejap. Okey, saya nak kongsikan di sini ya. Maklumat yang disampaikan bagi program saya langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi saya dan panel dan bukan pendirian rasmi organisasi. Pihak PPM tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Baiklah, okey, kita akan adakan sesi live ini secara santai. Tuan Hafiz saya santai sahaja. Saya pun santai dalam bilik tidur. Ya, okey, saya bukan di bilik tidur. Okey, tetapi di tempat yang saya kira orang boleh melihat muka saya dengan jelas. Okey, untuk makluman penonton semua ya, Tuan Hafiz ni bukan kaleng-kaleng orangnya. Dia merupakan founder syarikat Apa di Langit, dan juga saya difahamkan background Tuan Hafiz bukan background astronomy and sciences if I'm not mistaken, right? So nanti boleh Tuan Hafiz kongsikan sikit daripada dari segi latar belakang Tuan Hafiz sebelum kita mula kepada sesi seterusnya. Okey. Baik, boleh insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua penonton-penonton kita pada pagi ni? Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Farah kerana menjemput saya untuk berkongsi dengan rakan-rakan dan sahabat-sahabat semua tentang satu tajuk yang saya rasa sangat menarik lah. Tajuknya ke mana bintang kita. Bintang kita ke mana hilangnya kan. Okey. Jadi untuk membuka bicara, orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Tak jumpa tak apa Farah. Tak jumpa tak tahulah, tak tahu apa-apa. Tak jumpa tak mengata lah. Tiba. Okey. Gitu, okey. So, saya perkenalkan dahulu diri saya. Nama saya Muhammad Hafiz bin Ahmad Murza atau dikenali sebagai Hafiz Murza. Saya adalah founder dan CEO kepada Apa di Langit, program pendidikan angkasa lepas
yang mana kami ni dah hampir 5 tahun lah berada di persada pendidikan Malaysia dan juga antarabangsa. Jadi kami fokus dalam mendidik masyarakat daripada setiap lapisan untuk berkenalan dan mengetahui tentang langit dan fungsinya serta manfaat kepada kehidupan kita seharian. Itu ringkasan tentang apa di langit. Dan tadi Farah ada tanya saya ni, saya bukan graduan bidang sains seperti engineer ke, tidak. Saya sebenarnya daripada review knowledge, political science dan ada sikit kemahiran lain. Yang mana kemudian saya sambung ambil graduan di UIA. Kemudian saya lanjutkan pelajaran fokus untuk STEM Astronomy di International Training Center of Astronomy di Bangkok. Dan kemudian banyak lagi lah. Tak cerita banyak kan, panjang nanti. Okey. Dan memang terlibat secara khas khusus untuk pendidikan astronomi dalam 3 kategori lah. Yang pertama pendidikan astronomi secara umum, yang kedua pendidikan astronomi dan langit lah. Sebenarnya kalau saya kata astronomi dan langit tu dia bukan sekadar astronomi tapi juga melibatkan teknologi angkasa seperti satelit, aplikasi data dan sebagainya. Tapi yang saya kategorikan 3 ni adalah dari segi pendidikan angkasa, kemudian dari segi pendidikan angkasa khas untuk kumpulan kelainan upaya, maknanya OKU pun kami sentuh juga, memang khas saya terlibat secara langsung di peringkat antarabangsa. Dan juga untuk kesedaran tentang keindahan langit lah. Saya lebih suka sebut pasal keindahan langit instead of langit gelap ataupun dark sky, kerana yang nak lihatnya adalah langit bukan kegelapannya. Gitu kan. Okey. Jadi itulah sikitnya Farah, tak payah banyak kot. Nak baca banyak boleh tengok dekat saya punya biografi atau type aja dekat Google Hafiz Mirza, banyak dah kot. Ya, betul. Saya sahaja memang keluarlah berdata secara ringkas tentang Tuan Hafiz. Tapi kita dengar secara live ni lain sikit rasanya. Itu yang saya tertarik tadi tu. Tuan Hafiz sebenarnya ni kita nak share sikit Tuan Hafiz ya. Tuan Hafiz sebenarnya memang tiada tiada directly kaitan dengan astronomi. May I know why you passionate on this and why you and why you start Apa di Langit? Mungkin boleh cerita sikit Apa di Langit ni, apa vision dan missionnya, apa sebenarnya Apa di Langit ni? Kalau ikutkan Apa di Langit ni banyak aktiviti yang dilakukan dan saya kira dah 100,000 lebih dari tahun lepas, 180,363 outreach participation last year Okay, so saya kira tahun ni akan lebih lagi insyaAllah dengan pelbagai jaringan kerjasama. Tu nak tahu tu, cerita sikit Tuan Hafiz. Okey, baik. Apa di langit? Apa di langit? Semua orang bila cakap apa di langit semua tanya, apa di langit? Apa? Kan? Sebab nama tu unik. Memang sengaja dipilih. Biasanya tak ada siapa nak bagi nama syarikat ke nama program dengan kata tanya, ayat tanya kan. Jadi saya memang sengaja pilih apa di langit itu supaya dia mencetuskan ataupun mencapai matlamat kami yang paling utama, iaitu curiosity. Apa adalah tanda ayat-ayat soal kan yang selalunya merujuk kepada ingin tahu, curiosity tu. Jadi perlu sangat bila kita nak belajar, kita ada rasa ingin tahu, baru kita boleh faham dan kita bersungguh nak belajar. Jadi itulah dia Apa di Langit. Jadi Apa di Langit ni sebenarnya dah berusia hampir 5 tahun ditubuhkan oleh saya dan sahabat baik saya Amirul Hazim Kamarul Zaman. Dan kami dah tubuhkan Apa di Langit ni pada awalnya dia bersifat pendidikan astronomi, buat program sama dengan pelajar-pelajar sekolah, dengan kanak-kanak, dan kemudiannya berkembanglah hingga ke hari ini. Dan kita dalam proses menubuhkan Apa di Langit Academy yang mana akan terdiri daripada 5 buah kita panggil program utama lah. Satu program teknologi angkasa lepas yang melibatkan satelit, communication, data, kemudian teknologi. Kemudian kita akan ada nanti program untuk kita panggil sebagai program sains angkasa, yang ni astronomi, dan falak. Yang ketiga adalah program falak. Dan yang keempat adalah digital space, iaitu lebih fokus kepada pendigitalan teknologi angkasa, maknanya pembangunan aplikasi, apa kita panggil sebagai big data untuk angkasa lepas yang dimanfaatkan balik semula untuk kita di bumi. Dan yang seterusnya yang sekarang pun tengah laju insyaAllah adalah aerospace, iaitu tentang kapal terbang lah, aviation. Jadi kita cater kan Farah kan, daripada Apa di Langit, bahkan bahasa Melayu langit ni besar maksudnya. Maknanya bukan angkasa. Langit ni daripada
ufuk sampailah ke atas. Kan? Jadi yang terbang dekat angkasa pun kita panggil langit kan. Yang kita dekat atas-atas pun kita panggil langit. Langit. Banyak sangat langit. Dan Melayu pun banyak sangat langit daripada orang kata apa, dalam mulut kita langit kan. Ada langit. Dah sampailah ke rumah pun ada langit. Ada langit. Dah macam sampai ke atas langit. Jadi banyak. Kita tak panggil angkasa. Angkasa tu satu terma yang mungkin baru lepas datang. Kita panggil langit lah. Kita tak panggil pun kerajaan angkasa. Kita panggil kerajaan langit kan. Betul lah. Tapi kerjaan angkasa. Tu dia Ayapin. Tu dia. Tapi kan yang dengan teko-teko kali. Saya Farah, saya nak minta izin, saya nak kongsikan video apa dia langit, boleh tak? Boleh. Sure. Okay, saya nak kita kongsikan satu video apa di langit untuk tetapan semua, nanti mungkin lebih faham dan lebih jelas tentang apa di langit. Okey. Ya. Okey. Kita tonton dulu video ni sama-sama. Okey, soalan pertama, apa nama bintik hitam di background matahari? Di angkasa ada satu satelit dia mencerap matahari, ada banyak solar system. Dua, empat, lima, enam. Ini boleh betul. 제가 또 영상을 하나 보여드릴게요. Next. Deepest appreciation アジアの皆さんに少し天の岩戸のお It's 話を the kingdom of Thailand. Data-data untuk geodesi ini daripada hilal matahari adalah kemungkinan agak sulit untuk mendapatkan visibilitas hilal. itulah anak bulan sangat halus. Kita talking about astroturfing. Maka pernahkah tuan-tuan melihat langit yang penuh dengan bintang? Ya, tu dia ya, apa di langit tuan-tuan Cik Puan ya. Boleh tengok di website mereka apa di langit. Saya pula kan. Okey, Tuan Hafiz saya suka ya. Daripada video tu saya suka ayat yang bridge the scientist and public. Ya. Okay. So bila kita tahu vision and mission apa di langit ini memang more to sciences. Okay, kita memang banyak fokus untuk mendekatkan sains kepada masyarakat. Kita tak nak bagi orang rasa takut dengan sains ni. Itu perkara, itu yang jadi tema yang saya suka, tema Minggu Sains Negara iaitu menginsankan sains, betul? Merakyatkan sains. Merakyatkan sains.
balik semua ni. Menginsankan teknologi. Sains menginsankan teknologi. Dekat sini walau bagaimana pun kita tetap perlu elemen manusia dengan teknologi. Dan kita tak kena jangan adakan, bukan jangan, saya kira kita kena dekatkan jurang itu. Jadi ada jambatan. Lagu tu lah Farah. Jangan ada jurang antara kita. Jangan ada jurang lagi, kita tak apa. Dengarkanlah tak habis-habis tu satgi kan dia dah dengar kat telinga je. Sepanjang malam berdoa tau. Sepanjang malam berdoa. Alhamdulillah, berdoa semoga segalanya baik-baik aja. Baik, Sultan Hafiz bercakap tentang mendekatkan bridge, to become a bridge antara masyarakat dengan public. So apa yang Apa di Langit buat, saya juga dapat tahu yang you all ada fokus pada dark sky. Walaupun Tuan Hafiz kata Tuan Hafiz lebih gemar bercerita tentang keindahan langit, tapi antaranya adalah kita bercerita tentang langit gelap. Itu yang saya nak tahu tu. Langit gelap ni apa? Apa bendanya? Adakah langit gelap? Langit sama je Tuan Hafiz, dekat mana-mana pun sama. Bukankah begitu? Ataupun ianya hanya mitos saja. So mungkin Tuan Hafiz boleh kongsikan sikit ada sebab kita jemput tu nak tahu betul-betul. Mitos ke semua langit sama? Gitu. Boleh Tuan Hafiz kongsikan? Boleh. Ramai orang yang beranggapan bila cakap pasal langit gelap membayangkan kegelapan lah. Bila kegelapan ni semua orang akan bayangkan apa tu, momok kan, hantu. Kemudian ketakutan. Menakutkanlah gelap. Kenapa nak cakap pasal gelap? Okey. Tapi perkara ni bila sebut pasal gelap ni, dia adalah sesuatu yang sebenarnya dah lama hilang daripada manusia. Sejak bermulanya, kalau saya boleh kongsikan dekat sini, sejak bermulanya kita panggil apa, tamadun manusia maju kan, dengan terciptanya apa tu mentol oleh Thomas Alva Edison kan. Jadi langit kita dah tak jadi seperti langit-langit sebelum ini. Malam kita tak jadi seperti malam-malam sebelum ini. Maknanya malam kita tidak lagi segelap sebelum penemuan mentol. Kerana kita dah mula adanya cahaya-cahaya tiruan. Jadi cahaya-cahaya tiruan tu menggantikan cahaya siang, cahaya matahari, yang akhirnya malam kita boleh buat aktiviti, boleh tidur lewat dan banyak perkara yang kita boleh lakukan pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Itulah dia, bila ada munculnya mentol, dia telah mengubah 100% kehidupan dan tamadun manusia. Namun begitu, akhirnya setiap kemajuan dia akan ada dia punya implikasi dia kan. Kita panggil dia punya kesan dia. Kesan ni adalah generasi yang kemudiannya mereka digelumangi ayat baru betul kan. Diselubungi oleh malam-malam mereka diselubungi oleh cahaya lampu. Bermula dengan cahaya lampu jalan, rumah, lampu tidur, ke mana-mana, lampu handphone, dan ke mana-mana akan ada lampu walaupun di waktu malam. Dan amat mustahil sekali kita boleh katakan generasi hari ini, saya ke, dapat berada dalam keadaan yang begitu gelap seperti mana zaman datuk nenek moyang kita pun ada lampu juga, tapi tak banyak macam hari ni. Sebelum-sebelum ini. Jadi bila tak ada lampu, maknanya mereka dapat melihat sesuatu yang sangat-sangat ajaib di langit. Itu yang kami suka kongsikan tentang keindahan langit. Dia tersembunyi di sebalik keindahan cahaya mentol. Baik. Apabila mentol diwujudkan, kita tengok bandar-bandar baru mula menggunakannya dengan secara orang kata apa, rancak, istilah moden kan, eksesif, banyak sangat, hingga kan langit kita waktu malam tak serupa dengan langit-langit nenek moyang kita dahulu, dan kita tak akan dapat melihat apa yang dilihat dan disaksikan oleh nenek moyang kita. Dan tentunya kita tak tengok kegelapannya. Kerana apa? Kerana bintang bersinar terang di waktu gelap. Wah, macam pujangga kan. Dalam kegelapan kan baru kita akan nampak bintang. Dalam kegelapan tu, dalam kesusahan tu, nantilah akan muncul bintang-bintang. Kalau terang tak nampak, matahari terang kan, bintang ada waktu siang. Kita tak nampak pun kerana cahaya matahari dia terlalu terang dan menutupi langit hingga kan kita tak nampak pun bintang-bintang. Cuma pada waktu malam bintang timbul lah, macam lagu BTS ada kan. Boleh tengok. Alright. Okay. Jadi antara yang terkini lah pada Januari 17 tahun 1994, tak adalah terkini sangat kan, sekarang dah 2022 kan, hampirlah dekat lagi 20 tahun kan, okay. Tak ada lama sangat, tak sampai 10 tahun lagi lah. Okay.
tahun 1994 Januari 17 di bandar raya yang orang kata apa terkenal dengan cahaya lampunya Los Angeles. Ya Los Angeles, LA kan. Hollywood semua kat sana kan. Jadi berlakunya gempa bumi yang besar. Apa yang terjadi apabila gempa bumi besar berlaku dekat Los Angeles, secara tiba-tiba seluruh bandar tidak ada elektrik. Bergelap 100%. Jadi apa yang berlaku tau? Ada satu balai cerap dekat di situ, nama dia Balai Cerap Griffin. Mendapat panggilan yang teramat banyak. 911 dapat panggilan yang teramat banyak kerana apabila waktu gelap semua orang keluar tengok langit, nampak satu jalur putih yang besar sangat. Yang mereka tak pernah saksikan sebelum ini. Jalur putih yang besar tu adalah galaksi Milky Way kita atau Bima Sakti kita yang hanya boleh dilihat dalam keadaan yang betul-betul gelap. Jadi semua orang tanyalah apa benda dekat langit tu, alien ke, ada makhluk asing ke, ada bintang ke, banyak tu semua macam terpana lah, terpesona kan dengan keindahan langit dan macam terkejutlah rupanya selama ini mereka ingatkan langit tak ada apa-apa nilai. Mereka ingatkan bila waktu malam bila dah pasang lampu banyak kita tak nampak, tak kisah dah tentang langit. Tapi di sebalik cahaya yang banyak dapat digunakan, di sebalik itu ada satu lagi keindahan yang saya boleh katakan dia seolah pupus di kawasan-kawasan bandar. Jadi itulah sebenarnya yang berlaku. Diberitakan semua orang call 911 sehingga kan baru pertama kali jumpa Milky Way. Saya percaya, saya tak pastilah kan kalau dapat rakan-rakan kita yang mendengar bersama hari ni, pagi ni kan, pernah tak tengok Milky Way dengan mata kasar? Pernah nampak tak galaksi kita dengan mata kasar? Kalau ada cuba komen sikit kan. Nampak tak Milky Way? Pernah tengok tak? Dengan mata pada kita sendiri di kawasan bandar. Kalau yang mungkin yang tinggal dekat kawasan kampung yang mungkin jauh sikit daripada kawasan yang tercemar dengan cahaya, mungkin dapat melihat galaksi Bima Sakti kita. Tapi kalau macam saya lah di bandar Kajang ni, memang saya kata memang tidak ada peluang lah. Malah generasi hari ni pun yang duduk di bandar dan majoriti kita rakyat Malaysia yang hampir saya boleh katakan 80% ke 70% masyarakat kita semuanya sekali menetap di bandar-bandar tidak lagi mendapat melihat langit yang begitu indah dan begitu cantik lah. Jadi inilah dia sebenarnya kawasan bandar yang ada di dunia yang menunjukkan sehampir yalah bawah tu kan tak ada apa sangat kan. Afrika pun ialah gelap kerana negara mereka. Tetapi kalau lihat bandar-bandar maju di dunia termasuklah di Malaysia, sini adalah dicemari dengan pencemaran cahaya. Inilah dia impak dan kesan daripada lampu. Ya, lampu memberi manfaat kepada manusia tetapi penggunaan yang orang kata apa berlebihan dia jadi gitu Farah kan. Farah kalau tengok Farah kan nampak macam cuba tengok Malaysia. Yang lampu-lampu tu yang lampu-lampu tu lah yang light pollution ni kan? Cuba tengok Malaysia ni inilah dia light pollution dekat Malaysia. Cuba tengok kawasan-kawasan bandar besar kan Farah kan. Farah tengok dekat tepi semuanya berada di kebanyakan di pantai barat kan. Ada sebahagian di pantai timur, pada pantai tu biasanya kita tahulah kalau di tengah hujung sini dah tentunya kita akan nampak apa tu macam Kuantan. Ini Kuala Terengganu kan. Ini Kota Baru. Pesisiran pantai kan. Pesisiran pantai. Jadi kawasan ni dah tentunya kawasan yang gelap sebabkan tidak ada banyak pembangunan kan. Sini Banjaran, Jatiwangsa. Dan tengok Johor, Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, membawalah ke utara, ini Pulau Pinang, sampailah ke atas. Berbanding dengan rakan-rakan kita berada di Borneo, di Sabah dan Sarawak kan. Kawasan-kawasan mereka pun di kawasan bandar je lah. Kan Kuching, macam sini di belah sini di Kota Kinabalu kan. Tawau sini. Jadi di kawasan-kawasan sini ni adalah Brunei. Jadi di sini adalah bandar-bandar yang memang pencemarannya sangat tinggi. Tapi di kawasan-kawasan pendalaman, di Banjaran Rocky sini, jadi sini orang kata tidak ada banyak penempatan dan tidak ada bandar. Jadi memang terlindung lah. Cuma kita yang majoritinya menetap di Semenanjung ni nampaknya memang rata-rata je lah.
tidak boleh terlepas daripada pencemaran cahaya. Jadi itu soalan dia yang sebalik tadi, Farah. Pernah tak kita betul-betul berada dalam keadaan yang betul-betul gelap? Mata kita ni tak pernah merasakan kegelapan sebenar. Kerana buka mata daripada kecil kan. Walaupun malam, oleh kerana dah ada pencemaran cahaya tu, kita tak pernah dapat lihat langit yang betul-betul gelap. Ada orang kata apa, teja langit, ada pencemaran yang kita akan nampak kalau keluar dekat malam kan, nampak macam warna oranye kan kadang-kadang kan. Itulah pencemaran. Jadi kita tak pernah nampak betul-betul gelap atau hitamnya langit tu, melainkan waktu hujan lah kan, atau awan tutup langit tu. Itu memanglah, tapi pada asasnya mata kita daripada kecil, daripada lahir sampai ke hari ni tak pernah betul-betul melihat langit yang betul-betul gelap. Semua dah tercemar. Jadi itu adalah nilai yang saya rasa kita semua orang kata apa, terlepas. Betul tak? Kerana di sebalik pencemaran tu, di sebalik orang kata apa, cahaya tu, ada lagi keindahan alam yang diciptakan yang kita tidak melihatnya. Yang mungkin kita tak explore lebih kat situ kan sebenarnya. Betul. Kalau tengok kat dalam gambar Tuan Hafiz ni, macam Pahang macam banyak lagi gelap tu. Betul lah, gitulah dia kan. Jadi negeri di Semenanjung, negeri yang paling besar lokasi kawasan yang tidak ada banyak pembangunan. Pahang adalah negeri terbesar pun dekat Semenanjung kan. Dan kawasan hutan simpannya, taman negaranya, semuanya berada di situ. Jadi dekat situ merupakan kawasan eksklusif hijau yang dibangunkan inisiatif Kerajaan Negeri Pahang untuk memastikan tidak ada pembangunan untuk dan kesejahteraan, kelestarian flora dan fauna. Jadi bila disebut flora dan fauna, dah tentunya pembangunan tak boleh dibangunkan sewenang-wenangnya. Jadi secara tak langsung dia juga menjaga kawasan tersebut daripada pencemaran cahaya. Jadi Pahang adalah lokasi yang sangat-sangat menarik untuk kita teroka kalau nak cuba dan lihat langit malam. Ni tu dia orang Pahang, Farah dekat Pahang. Farah kat Pahang kat mana sekarang, Farah? Saya kat Jerantuk, Pahang. Jerantuk dekat belah atas ni tak kan? Dekat tempat yang gelap-gelap tu je. Dekat tempat yang gelap-gelap. Okey, Farah dah keluar tak tengok langit malam tiba. Tapi saya kat kawasan bandar juga, saya ada baca juga yang saya dapat tahu yang Taman Negara dikatakan antara kawasan yang mempunyai langit gelap yang cantik, langit yang cantik. Boleh Tuan Hafiz, betul ke yang tu Tuan Hafiz? Apa ni, baru-baru ni kajian yang dilakukan oleh orang kata apa, dua orang doktor kita lah ya. Ini dia doktor kita ni. Ini dia. Dr. Nafatun, Dr. Zeti dan juga Dr. Naf, pergi ke Taman Negara Pahang dan mereka melakukan kajian tentang kegelapan kegelapan atau kecerahan langit lah. Mereka mengkaji kecerahan langit. Jadi mereka dapati kawasan Taman Negara Pahang merupakan antara kawasan yang terbaik untuk digazetkan sebagai taman ataupun Dark Sky Reserve, kawasan reserve langit gelap. Kawasan itu saja yang gelap maksudnya. Maknanya kawasan-kawasan lain macam yang saya tunjukkan tadi dalam peta pencemaran cahaya tadi tu, kawasan yang lain tu kebanyakannya terjejas dengan pencemaran cahaya. Tapi di kawasan Taman Negara, sahabat-sahabat semua boleh lihat dekat sini, kualiti di sini sangat-sangat baik. Cuma dia tunjuk gambar Taman Negara, tak tunjuk gambar apa tu malamnya kan. Menurut kajian kedua-dua orang doktor kita daripada UiTM ni, adalah kawasan yang sangat sesuai untuk dijadikan kawasan pelancongan astronomi atau pelancongan astro atau kita panggil astrotourism. Dan sebab itulah kan Farah, kami di Apa di Langit, oleh kerana kami ni bercakap banyak tentang langit tau. Kadang-kadang bila kita cakap tentang langit, orang tak nampak keperluan langit tu. Kenapa nak cakap pasal astronomi sedangkan dia tak ada apa-apa kepentingannya pada kita. Sekadar tengok langit dan kemudiannya apa. Dia seperti bercakap pada masyarakat tentang ekotourism. Kita cakap pada generasi hari ni, kalau nak tengok apa tu tumbuh-tumbuhan yang tak ada dekat bandar atau nak tengok haiwan yang tak ada dekat bandar, semuanya kena pergi ke kawasan-kawasan yang terjaga kan. Paling common pun pergi mana? Zoo. Kan. Begitu jugalah dengan konsep astrotourism ni. Oleh kerana kita tak dapat lihat langit yang indah macam ni di bandar, maka kita galakkan masyarakat kita untuk pergi ke kawasan yang digazetkan, kawasan yang dikenal pasti langit tersebut gelap ataupun boleh
lihat bintang. Bila gelap tu maknanya langit dekat sana banyaklah bintangnya. Banyaklah yang kita boleh tengok dekat langit daripada kebiasaan. Macam malam ni kita boleh tengok bulan kan. Dia menghampiri macam bulan sekarang menghampiri bulan fasa penuh kan. Jadi dah orang kata apa, dah cerah, kemudian pada masa sama nak tengok bintang-bintang pun tak banyak. Jadi kalau nak tengok bintang yang banyak, kena pergilah kawasan yang betul-betul kurang pencemaran cahaya. Walaupun tak dapat nak jadi seindah mungkin di kawasan Sabah dan Sarawak, tetapi sekurang-kurangnya dia mampu memberi ruang kepada masyarakat, rakyat yang berada di Semenanjung untuk pergi ke Pahang untuk melihat keindahan langit. Dan pada siangnya boleh teroka flora dan fauna yang ada dekat situ. Baru betul-betul kita panggil sebagai ekotourism kan. So sebenarnya Tuan Hafiz, okay, so antaranya maksudnya dekat sini antara kawasan yang kita boleh pergi adalah Taman Negara Pahang. Okay, saya perkataan yang saya suka untuk capture tadi adalah astrotourism. Orang jangan ingat astro ni adalah astro dekat rumah ya, tolong This is something different. It's just a joke only. Okay, I know that everyone know about this. But boleh Tuan Hafiz kongsikan sikit tentang astrotourism tu dan apa yang boleh kita dapat daripada astrotourism tu? Apa yang kita boleh dapat daripada astrotourism? Alright, dia sangat menarik lah. Bila cakap pasal astrotourism ni, kita dapat lihat keindahan langit lah. Yang saya tunjukkan sini. Satu tadi saya kata pasal Pahang kan. Okay. Ni Y Pahang. Okay. Pahang ada semualah. Macam tadi saya ceritakan. Ada apa katanya kawasan yang gelap. Kemudian Center of Malaysia. Pahang berada di tengah-tengah kawasan. Accessible. Jalan raya mudah nak pergi tengok. Ada National Park. Kemudian ada right condition. Ini maknanya artificial light tak banyak. Air pollution tak banyak lah. Okay. Yang kita boleh lihat dekat kawasan Pahang, kawasan-kawasan yang gelap adalah keindahan langit ni lah. Langit yang betul-betul banyak dengan bintang. Yang ini contoh-contoh gambar yang diambil oleh rakan-rakan kita daripada langit Pahang. Sekarang kita cakap pasal Pahang kan, takkan saya nak cakap pasal langit Kuala Lumpur kan. Pasal langit Pahang. Jadi inilah gambar-gambar yang diambil oleh sahabat-sahabat kita yang berada di Pahang. Boleh nampak dekat situ garis putih tu, itu adalah garis Milky Way kita. Galaksi Milky Way kita lah. Subhanallah, cantik Betul, cantik sangat-sangat. Ni ada berapa banyak gambar lagi lah. Sebenarnya kalau tengok kan, cakap pasal tourism, ni dia gambar daripada Cameron Highland tu dia. Walaupun masih ada lagi dekat sini kalau sahabat-sahabat lihat kat sini kan, ni pencemaran cahaya sikit, teja cahaya dekat sini. Kawasan sini agak membangun, tapi masih boleh lagi lah untuk dapat melihat keindahan langit. Dan semestinya lebih cantik kalau diabadikan dengan orang kata apa, gambar kan. Sekadar melihat sekarang ni semua orang nak ambil gambar kan. Semua orang nak orang kata apa, nak rakam pengalaman. Tapi biasanya pengalaman tu kalau waktu siang nampak lah kan. Nak ambil gambar malamnya kena pakai cara yang lain lah. Sebab itu kita datang dengan astrofoto. So memang okay, cakap pasal gambar langit cantik dan apa semua ni, kita ada pertandingan yang kita buat Encik Hafiz untuk makluman semua. Kita ada sempena Citizen Science Month ini, kita ada buat pertandingan astrofotografi. Yang itu mungkin Tuan Hafiz boleh kongsikan sikit sebab itu adalah program jalinan kerjasama antara Persatuan Pustakawan Malaysia, Apa di Langit dan juga Perpustakaan UiTM Pahang. Okay, kita juga menawarkan hadiah-hadiah yang menarik dan kita tak nak cerita pasal hadiah lagi. Kita nak tahu Tuan Hafiz mungkin boleh share sikit apa yang berlaku dan apa yang peserta-peserta atau penonton-penonton kita boleh dapat daripada pertandingan astrofotografi tu. Okay, Tuan Hafiz? Boleh. Cakap pasal astrofotografi kan, gambar-gambar ni kan. Oleh kerana sebenarnya sahabat-sahabat, sekarang ni adalah bulan utama yang kita panggil bulan Citizen Science. Kan Farah kan? Betul. Bulan Dan Sains juga Masyarakat. kita ada Citizen Science Month, Minggu Sains Negara dan juga Global Astronomy Month. Yes, tiga sekali kita buat. 3 sekali. Kita macam pergi pasar Ramadan tu kan. Kalau boleh ambil 3 sekali kuih. Macam tu lah. Bayar sekali je. Betul.
Awal lagi nak buka puasa Tapi tu lah tu Hafiz, bila orang dengar astrofotografi ni orang jadi takut macam tadi kan, alamak tak reti lah nak tangkap gambar. Ini bukan buat ada kat Pahang. So macam mana? Cerita sikit. Cerita sikit macam mana. Okey. Sebenarnya astrofotografi ni dia tak adalah sesukar yang dibayangkan. Okey. Konsepnya adalah mengambil gambar langit pada waktu malam. Itu je astrofotografi pada asalnya. Boleh juga dilakukan pada waktu siang, mengambil gambar matahari ke, waktu matahari terbit dan terbenam, kan? Tapi kebanyakannya ramai yang suka mengambil gambar pada waktu malam kerana dia lebih, orang kata lebih unik. Macam kita tengok tadilah, kerana kawasan-kawasan yang tercemar dengan pencemaran cahaya tak dapat langit macam tu. Jadi kita nak ambil langit yang cantik, yang banyak dengan bintang, yang macam bintang dia macam ni lah. Itu yang lebih menjadi fokusnya. Walaupun ada sebahagian astrofotografi juga melibatkan ambil gambar matahari ataupun halo pada waktu tengah hari yang bulat. Kau pernah tengok kan, Farah pernah tengok tak? Dekat tengah-tengah hari, kadang-kadang kan tengah-tengah matahari tu ada keliling dia macam pelangi kan, yang bulat tu. Ramai juga orang yang ambil. Itu pun dipanggil astro. Okay, tapi galakkan kita ialah kita nak ambil gambar pada waktu malam. Kerana apa tahu? Kerana kita nak tunjukkan, kita nak galakkan masyarakat kita kenal langit di kawasan masing-masing. Walaupun sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berada ni tak ada di Pahang tapi berada di serata negara, boleh saja ambil gambar di lokasi anda. Okey, tapi ada tapi pula. Okey, sebelum kita ambil gambar, kita nak kenal pasti dululah. Langit dekat kawasan tuan-tuan tu macam mana rupanya? Rupanya maksudnya berapa nilai dia? Berapa ni ada nilai Itulah macam pula nilai apa tu? Nilai apa kan? Okey, inilah dia. Kita dalam cakap pasal pencemaran langit, pencemaran cahaya, kita nak memperkenalkan pada masyarakat lah kan, tentang satu skala yang digunakan untuk menilai kecerahan langit. Kecerahan langit. Cuba tengok dekat sini kan. Kalau tengok dekat orang kata apa, skala bottle ni. Okey, skala bottle ni dibangunkan khas untuk mengukur kecerahan langit berpandukan kepada nombor-nombor ni lah. Makin besar nombor, makin cerah langit. Nampak tak? Makin cerah tu maknanya tak nampak bintang langsung lah. Tak nampak lah Milky Way. Makin cerah. Makin gelap langit, makin banyaklah bintang-bintang yang boleh kita lihat. Sebab itulah kita kata dark sky. Sebab boleh nampak bintang. Lagi banyak bintang yang kita boleh nampak. Itu dia. Sebab itu kita ulang-ulang dark sky. Jadi kawasan yang cerah bermula dengan 8, 9. Rasanya macam saya di Kajang ni jadi 7 atau 6. Masih lagi lah betul-betul orang kata boleh nampak bintang, planet sikit. Tapi tak adalah secantik macam dekat 3 ni, rural area ni kan. Mungkin kawasan-kawasan Felda dekat Pahang ke atau mana-mana yang memang gelap, boleh nampak macam 3 ni. Mungkin kawasan yang betul-betul dark sky yang very excellent, macam kawasan-kawasan yang berada di hemisfera utara, di Kanada ke, di kutub utara yang memang tak ada pencemaran langsung. Begitu cantik langit mereka. Dia ada tempat-tempat yang begitu, di gurun-gurun kan. Memang tak ada siapa nak duduk situ, memang gelap lah kan. Ataupun di orang kata apa, kawasan-kawasan tanah tinggi yang memang tak terjejas dengan pencemaran cahaya. Jadi nombor ni 8 hingga 1 ni makin cerah langit, makin tinggi nombornya. Makin gelap langit, makin rendah nombornya. Jadi kita nak kenal pasti dulu. Sahabat-sahabat semua nanti bila nak sertai program astrofoto ni, okey, cuba tengok dekat langit, okey. Apa yang tuan-tuan akan nampak? Nampak macam mana? Nampak ke nombor 3 ni? Nampak tak yang Milky Way ni? Kalau tak ada jadilah nombor 4 atau 5 kan. Jadi ini adalah asas dalam penilaian untuk kita lihat langit kita. Saya nak kongsikan satu video Farah kan. Boleh tak kita nak tengok kan? Boleh. Ini panjang sikit tau, 3 minit. Tapi dia sangat-sangat cantik. Dia sangat membantu kita memahami betapa langit ni berbeza pada setiap skala. Sambil-sambil tu kita sembang lah kan Farah kan. Okey, kita tengok dulu ya. Okey, ini satu bandar ni. Kita tengok. Ni bandar ni biasa lah kan, nampak tak? Bila malam aja cahaya dah banyak. Lost in light. Siapa lost? Ni lah langit bintang kita. Tadi tajuk kita kan Farah kan? Kemana bintang kita? Betul tak? 8. Nampak bintang? Nampak kapal terbang ni lah. Tak ada langsung bintang ni pun. 7.
7 gitu. Nampak tak? Nampak kapal terbang lalu je. Nampaklah sikit-sikit bintang belah kanan ni kan? Ni 6. Nampak kan? Okey. Ini berapa? 5 kan? 5. Oh, ni pun dah nampak sikit dah. Nampak sikit dah 5. Nampak tak? 5 dah boleh nampak. Kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat nampak 5 macam tu. Oh, ini pun dah cantik dah 4. Lagi cantik. Dah sampai, kalau saya pun tak boleh kenal dah burus-burus ni. Walaupun saya hafal burus ni, tapi saya pun kalau banyak sangat dah tak boleh kenal. Banyak sangat dah bintang. Cuba tengok dekat sini langit ni. Begitu cantik lagi. Subhanallah kan. Ni level 3. Makin lama, makin gelap, makin banyak objek langit yang kita boleh lihat. Termasuk juga galaksi. Ada galaksi yang kita boleh lihat. Tak nampaklah macam dalam gambar. Tapi nampaklah warnanya. Tapi kita boleh tengok dengan mata kasar ke Cik Hafiz? Ya, saya. Boleh bukan cakap tu tau. Kalau Farah tengok dekat bawah tu ada cermin pula. Ada macam tasik kan. Dia boleh bagi reflect. Kerana kecantikan langit. Banyak sangat dah saya tak tahu dah. Sebab tu bila zaman dulu kan, moyang kita kalau cakap dulu, kalau jalan malam-malam pun cerah nampak bintang kat langit kan. Malam dihiasi cahaya bintang. Apa Melayu-Melayu kan ada patung gitu kan. Tengok ni Das Valley. Level 1 memang wow. Sahabat-sahabat saya yang berada di Arab, yang kawasan-kawasan yang jauh daripada bandar, mereka dapat lihatlah. Buat cerapan. Kawasan-kawasan kita pun hebat juga sebenarnya. Kita di Sabah. Tapi untuk kita yang berada di Semenanjung ni, kita kena pergi ke kawasan yang gelap. Seperti yang ada di Negeri Pahang. Mungkin ada tempat kawasan lain lah. Ada juga di Bersing. Itulah dia ya. Kawasan langit gelap kita. Jadi apa perkara yang tuan-tuan perlu lakukan dalam pertandingan tu nanti adalah menggunakan smartphone je. Tak payah susah-susah nak cari kamera baru, DSLR ke, tak perlu. Pakai handphone aja. Sekarang ni handphone semua dah canggih kan? Betul tak? Ada night mode. Kan? Night mode. Pastikan anda boleh guna night mode. Bolehlah dekat situ buatlah testing macam-macam. Saya percaya generasi hari ni sahabat-sahabat semua dah terror dah pakai kamera. Siapa tak pandai pakai kamera sekarang? Semua dah terror kan. Kalau nak boleh pun adjust dekat adjust dekat pro. Ni kalau nak pro ni kena belajar sikit lah. Ada ISO, ada focal length dia sini, lens dia. Kami galakkan pakai wide lens lah. Wide lens kita nak bagi dia punya bukaan dia lebih luas. Kita boleh nampak banyak lagi, lebih lebar. Jadi gunakan aplikasi yang bersesuaian. Ada banyak juga aplikasi untuk tengok langit sebenarnya. Yang kata apa, ada contohnya macam seingat saya kita panggil Nightcap. Nightcap ada juga. Itu Nightcap tu satu aplikasi. Tapi yang tu boleh tengok dekat Apple rasanya. Nightcap untuk ambil gambar malam. Boleh explore sebenarnya. Boleh cuba untuk night night fotografi dalam handphone masing-masing. Kerana setiap handphone dia lain kadang-kadang istilah dia kan. Dia punya setting dia tu. Dia punya nama dia tu. Tapi kiranya Tuan Hafiz, yang untuk program pertandingan astrofotografi ni you pakai smartphone je kan sebenarnya kan? Ya, betul. Pakai smartphone sahaja. Dan di mana juga anda berada, berbentangkan langit di angkasa. Saya selalu dah percaya ayat Hafiz ni. Berbentangkan langit di angkasa, tangkap gambar dan kongsikan dengan kami. Kongsikan dengan kami. Mana tahu gambar yang anda kongsikan itu anda berpeluang untuk menang hadiah. Technical team boleh show sikit. Cik Hafiz boleh stop sharing. Ni dia. Mungkin boleh menang hadiah. Tempat pertama RM400 duit raya, tempat kedua RM200, tempat ketiga RM100 dan ada 6 yang akan menerima sagu hati sebanyak RM50. Dan kepada mereka yang menghantar dan menyertai sahaja, anda pasti dapat ECJ penghargaan daripada pihak kami. Terima kasih technical. Alright, so saya nak cakap kat sini, sehingga bermula 7 hari bulan sehingga 26 April,
Kita dekat-dekat dengan raya dah tau. So sebenarnya kami Betul. saja je bagi tarik-tarik dekat-dekat dengan raya tu boleh bagi duit raya. Satu. Yang kedua, pengumuman kepada pemenang kita akan umumkan pada 29 April kan Tuan Hafiz kan? Betul, 29 29 April. April. Tak, lepas tu dah seminggu lepas tu raya kan? Lepas tu raya. Dan daripada untuk pertandingan astrofotografi ni boleh ke link, tim saya akan letak link dekat ruangan komen nanti. So dia ada syarat-syarat dia dan juga kita nak tengok dia macam ni tau. Alang-alang memeluk perkasam, kita nak buat semua benda alang-alang sekarang Okey, bila Ya, tuan-tuan cuba tukar lain nak kan. Orang sekarang makan perkasam lagi ke? Cuba tukar lain ke? makanlah Makan nak puasa ni Tukar makan. perkasam. Okey. Mana tahu ala-ala masak lemak ke kan. Masih lemak pagi ni. Okey, nak cakap yang apa yang tuan-tuan dan Cik Puan sertai pertandingan astrofotografi ni nanti, tuan-tuan sendiri akan membantu untuk kami dan juga researcher melihat sebenarnya di mana langit di kawasan tuan-tuan pencemarannya tahap apa. Tak apa, kalau tadi kan Tuan Hafiz kongsi mungkin anda di tahap 8, 9 ataupun mungkin 7, 6 untuk skala botol sebab nanti kena isi juga dalam link tu ada, jangan risau, tak susah pun. Okey, dan kita akan tahu. Dan tuan-tuan pun akan tahu, oh rupanya tempat aku ni dalam skala botol untuk pencemaran tadi tu, kecerahan, kegelapan tadi tu aku di level ke-7. Contoh di langit ke-7 contoh. So dekat sini Jap. Langit ke-7 tak ada. Langit ke-7 tak ada. Sorry. Di level ke-7. Itu kan langit ke-7 tu nanti saya pun jenuh nak menjawab. Itu lagu. Itu lagu. Sharifah Zarina punya lagu ya. Okey, so kita boleh tak boleh, jangan hujan nanti. Saya sedap cakap je. Okey, so nanti tuan-tuan boleh tahu dengan lebih detail dan membantu tim kami, tim Tuan Hafiz juga untuk melihat langit-langit di tempat tuan-tuan itu di skala berapa. Besar peranan tuan-tuan, jangan rasa alah takat gambar je. Oh no. We are more than that ya. We are more than that. You are more than that. Alright, okey Tuan Hafiz, ada soalan ada kat bawah tu, gambar atau time lapse? Kita nak ambil gambar. Okey, saya kongsikan sini, kita nak ambil gambar tau, bukan time lapse. Time lapse tu tak video kan. Okey, boleh buat star trail. Maknanya nampak bintang tu bergerak kan, dia punya jaluran dia, trail bintang tu. Tapi untuk kita nak gambar bukan dalam bentuk video. Itu dia. Okey. Ada perkara yang menarik tau, apa ni Farah sebenarnya yang kita nak kongsikan kepada masyarakat kita kan. Yelah waktu sekarang ni kan bulan puasa kan. Dan biasanya bulan puasa ni ialah orang yang balik tarawih malam kan. Pergi sembahyang tarawih pukul 10 masih kat luar. Pukul 10 tu boleh lah keluar ambil gambar lepas habis sembahyang. Ataupun bangun-bangun pagi selepas sahur tu, sementara nak menunggu imsak ke apa kan. Boleh keluar. Dan ada fenomena yang sangat cantik lah kalau saya nak kongsikan. Yang sekarang ni sebenarnya kalau sahabat-sahabat semua sedar, kita dapat menyaksikan planet-planet di angkasa. Okey. Ini adalah simulasi yang saya ambil daripada Stellarium. Okey, hari ini jam pukul 5 lebih lah kalau nampak dekat sini kan. Jam pukul 5.57 hari ni 11 hari bulan 4. Nampak bawah ni kan. Okey, menghala ke arah timur. Tengok ke timur akan nampak satu jalur-jalur terang lah. Okey. Ada planet-planet yang kita dah boleh lihat di langit kita. Jadi kalau sahabat-sahabat semua pukul 5 atau pukul 5 ni masih pukul 5.57 ni Jupiter atau Mushtari masih rendah lah. Okey, mungkin dah lewat sikit dah naik tinggi. Tapi kalau awal lagi dah tenggelam, Jupiter tak nampak tapi nampak Venus, Mars dan juga planet Zuhal. Mereka tak adalah nampak macam dalam gambar tapi nampaklah titik-titik tu dan titik-titik tu tidak berkelip. Beza dia bintang dia berkelip, planet tak berkelip. Dia duduk je dekat situ. Okey, cerah aja. Jadi itu adalah planet-planet yang boleh kita lihat pada bulan puasa ni. Jadi manfaatkan waktu ni, bolehlah ambil sederet gambar planet dengan bintang-bintang yang berada di sekitarnya. Itulah dia antara objek-objek langit yang kita boleh saksikan sangat cantik pada awal waktu sahur kita. Jadi bolehlah ambil manfaat peluang waktu macam ni untuk ambil gambar planet. Siapa yang tak pernah ada lagi gambar planet kan dekat dalam handphone, cuba ambil gambar tu, nanti bolehlah simpan sebagai koleksi. Kan? Itu antara perkara yang sebenarnya yang kita memang nak masyarakat
melihat langit, keindahan langit itu secara semula jadi. Okey. Dan bila bercakap tentang aktiviti ini merupakan kolaborasi bersama dengan Persatuan Pustakawan Malaysia, alhamdulillah, dan juga Perpustakaan UiTM Pahang sempena Citizen Science Month, Minggu Sains Negara dan juga Global Astronomy Month. Okey, saya nak tanya jugalah pada Encik Hafiz kan, sebab Encik Hafiz pun terlibat secara langsung dengan jalinan kerjasama dengan pelbagai pihak. Apa sebenarnya potensi kerjasama dengan perpustakaan dan juga peranan perpustakaan itu sendiri dalam memberi kesedaran mengenai topik yang kita bincangkan ini kepada masyarakat? Boleh Tuan Hafiz share sikit? Apa kerjasama maksudnya? Apakah peluang-peluang? Peluang dan ruang kerjasama dan juga peranan library itu sendiri. Dua soalan kat situ tu. Dia. Okey. Saya pada pandang saya ternampak nama sahabat saya Amirul Firdaus tu kan, ada kat bawah tu kan, apa khabar? Okey, jauh daripada Kelantan kan. Okey, baik, apa tu, peranan ataupun peluang-peluang kerjasama yang boleh dijalankan bersama dengan perpustakaan. Okey, isu ataupun tentang langit gelap ataupun keindahan langit ni sangat jaranglah kita dendangkan kepada masyarakat sebenarnya, dan mungkin ini adalah kali yang ke berapa, walaupun banyak juga kita cuba wawarkan, tetapi masih ramai lagi rakyat kita yang tidak mengetahui dan menyedari tentang keindahan langit yang ditutupi dengan pencemaran cahaya tu. Kita tahu, kita biasa dengar tentang pencemaran air, kita biasa dengar tentang pencemaran udara, kita biasa dengar pencemaran lain-lain, melainkan pencemaran cahaya. Siapa nak bergelap kan? Tapi sebenarnya dengan kegelapan ni kita dapat melihat keindahan. Itu yang kita nak tekankan. Banyak peluang sebenarnya yang boleh dijalankan bersama dengan perpustakaan dan juga dengan kami. Dan saya percaya perpustakaan atau lebih dikenali sebagai kutub khanah kan. Wow, tu dia khazanah kutub-kutub kan. Kitab-kitab yang banyak sekarang ni dah di-online kan dan sebagainya. Boleh menjadi satu kata one stop center untuk masyarakat mendapatkan maklumat yang tepat, yang orang kata apa, yang jitu dan berkredibiliti dalam menyampaikan informasi tentang pencemaran. Jadi sebenarnya perpustakaan sebagai wadah dan lidah dalam menyampaikan ilmu, saya pasti masyarakat kita lebih percaya. Walaupun pada sekarang ni banyak sangat Google dan sebagainya, banyak kajian, banyak buku-buku yang sangat dan boleh didapati di perpustakaan. Itu yang pertamalah, dan saya percaya perpustakaan pun sesuai dengan zamannya melakukan transformasi yang banyak untuk memastikan masyarakat kita boleh pergi ke perpustakaan, belajar dengan selesa, pada masa yang sama mendapatkan maklumat-maklumat terkini, macam Farah, sahabat-sahabat KX kita yang memang orang kata apa, berkecimpung langsung dengan membangunkan perpustakaan-perpustakaan sebagai gedung ilmu kan. Saya percaya perpustakaan banyak melakukan aktiviti-aktiviti pendidikan. Jadi pendidikan tentang pencemaran langit dengan aktiviti-aktiviti seperti astrofotografi ni, kemudian pameran, kemudian maklumat-maklumat, sebaran maklumat awam melalui poster ke, melalui buku-buku yang boleh masyarakat baca tentang pencemaran, boleh dibuat daripada perpustakaan itu sendiri. Tuan Hafiz ada, Tuan Hafiz ada join dengan mana-mana lagi sebelum selain daripada dengan perpustakaan UiTM Pahang? Saya kira dengan UMK kan? Ada? Ya saya. Dengan UMK kan sebelum ni. Lebih awal lagi UMK. Baik. Itulah dia. Okay. Lagi Tuan Hafiz, peranan, selain daripada peranan perpustakaan tadi itulah memberikan maklumat yang sahih, dan juga saya kira kita Apa di Langit dan perpustakaan ini membawa satu role yang sama, iaitu kita as a bridge, jambatan, community hub. Kita nak menghubungkan antara masyarakat dan juga sains itu, tapi dan subjek matter kita adalah astronomi. Kita fokus pada astronomi ya. Okay, so itu antara yang Farah. Sebenarnya kan, kalau kita cakap pasal astronomi tau, bila cakap pasal pencemaran ni, sebenarnya dia tak lari daripada kesannya kepada manusia. Okay, yes. Okay. Mungkin saya nak kongsikan sedikit pada masyarakat atau sahabat-sahabat yang mendengar kan. Dia bukan sekadar memberi kesan kepada astronomi, pendidikan astronomi, kita tak dapat tengok langit atau bintang dan sebagainya. Tidak. Itu satu sebahagian daripadanya. Tapi bila berlaku pencemaran cahaya, secara tak langsung dia mengganggu, kita panggil sebagai circadian rhythm. Maknanya kita punya biologi badan kita. Haiwan-haiwan lain yang memang bergerak pada waktu malam,
kan, mereka juga terjejas dengan pencemaran cahaya. Jadi sebenarnya banyak efek pada badan manusia. Kita tahu yang cahaya lampu biru, contohnya macam lampu LED yang banyak kita pakai sekarang ni, memberi kesan kepada hormon melatonin. Melatonin diperlukan untuk kita tidur lena, untuk boost kita punya immunity. Jadi orang yang tidur dengan cahaya lampu terbuka, badan dia takkan, orang kata apa, ada immunity yang kuat. Itu kajian dia. Dan pencemaran cahaya tu kalau kita memang terdedah dengan cahaya dari awal, jadi kita tak dapat lihat, badan tak dapat nak keluarkan hormon yang betul-betul memberi badan kita segar dan juga sihat. Immunity kita akan rendah. Jadi sebenarnya ada fungsi kenapa Tuhan berjadikan malam untuk rehat, kan, kegelapan tu, dan juga cahaya. Tapi kita terlampau banyak guna cahaya, memberi kesan kepada kesihatan kita dan juga flora dan fauna. Memang terjejas jugalah banyak kajian tentang penyu, tentang unggas, tentang burung yang memang apabila mereka berlalu di kawasan-kawasan yang ada banyak pencemaran, mereka pun terjejas. Jadi kita bercakap pasal astronomi, kita cakap pasal eko dan juga pasal kesihatan diri kita. Dia tak boleh lari daripada tu. Berkait sangat-sangat. Jadi Sebenarnya tak it's ada about us lah. ya, dia tentang kita. Tentang kita. Okey. Dia bukan tentang orang lain, dia sebenarnya tentang kita. Jadi Ya. dalam sebagai macam Tuan Hafiz sebut tadi lah, kami ni bukan sekadar gedung ilmu sahaja ya, kita juga memberikan maklumat dan kita berkongsi input-input kepada masyarakat dalam pelbagai keadaan ya. Macam sekarang ni, okay, under PPM, under Persatuan Pustaka Malaysia dan Perpustakaan UiTM Pahang dan juga Peti Langit, kita memberikan pengetahuan, kita kongsikan secara santai apa itu langit gelap, apa yang mereka boleh buat, antaranya dalam menyertai pertandingan astrofotografi dan juga pelbagai lagi aktiviti lain yang boleh mereka sertai. Okey, ada soalan dekat sini Tuan Hafiz ya. Bagi mereka yang ingin bertanya soalan, boleh sahaja komen ya. Ni daripada TS Amirul kita. Kat mana langit terbaik atau tercantik di Malaysia? Mungkin boleh Tuan Hafiz kongsikan. Ya, okey, langit kalau soalan dia langit tercantik dan terbaik di Malaysia, dah tentunya di kawasan yang gelap berada di Sabah dan Sarawak lah. Maknanya kawasan sana memang betul-betul gelap. Kalau tengok dalam peta light pollution tadi, memang kawasan Sabah adalah orang kata apa, syurga yang siapa ke sana, pergi kawasan pendalamannya lah, pergi ke Bandar Kota Kinabalu kan, pergi kawasan pendalaman akan dapat tengoklah langit yang cantik. Tapi tak kurang jugalah sebenarnya berayang untuk kita di Semenanjung, di kawasan-kawasan yang gelap seperti di negeri Pahang ada banyak tadi, sebahagiannya ada di Mersing, ada sebahagian kawasan di negeri utara, Perlis kan, yang memang tak terjejas. Saya kata bukan tak terjejas, adalah percentage dia walaupun taklah segelap langit di negeri Sabah yang kita tengok dalam peta tu, tapi masih lagi boleh melihat Milky Way. Masih lagi banyak gambar yang boleh kita dapat daripada langit tersebut. Jadi sebagai permulaan Farah, kan, kita yang mana ada akses untuk pergi ke kawasan-kawasan langit gelap macam kita di Semenanjung ni, pergilah kawasan-kawasan yang mudah. Yang pentingnya bukan sekadar ambil langit, tapi yang penting anda selamat. Nak kawasan gelap kan. Tapi Farah, kan, saya baca satu kajian kan, sebenarnya bila orang kata kita pasang lampu nak elakkan ada jenayah kan. Kenapa orang ingatkan nak bergelap kan? Sebenarnya satu kajian yang saya baca dan saya tengok sendiri, sebenarnya tidak ada satu kajian khas yang membuktikan bahawa makin gelap satu kawasan atau makin cerah satu kawasan, bebas kawasan tu daripada jenayah. Tidak ada pembuktian, tidak ada. Kerana apa? Penjenayah pun perlukan lampu untuk melakukan jenayah. Betul juga ni. Betul. Jadi untuk tu dia hanya pakai topeng nampak gelap, tapi dia perlukan lampu untuk melakukan jenayah. Di mana-mana di lorong ke apa ke masih perlukan lampu lagi. Jadi sebenarnya teori yang mengatakan makin terang atau kawasan itu bebas jenayah, tidak. Kerana jenayah di bandar makin banyak berlaku. Di kawasan kampung tak seperti di bandar kan. Kadang-kadang di bandar banyak cahaya. Jadi korelasi itu tidak sama dan andaian itu tidak tepat. Jadi di situlah sebenarnya yang kita boleh katakan pembuktian fakta yang mengatakan bila kita pasang lampu banyak kurang jenayah. Tak, makin banyak lampu jenayah pun dah terror sekarang, dah tahu dah kan, mana lampu yang pakai sensor, mana lampu tak pakai sensor. Dia masuk, dia nampak motor tu elok cantik je gitu dia ambil. Cuma kalau gelap dia tak nampak motor tu, dia takkan ambil motor tu pun. Kan, gitu. So itulah dia kata apa, hakikatnya kan, sebenarnya selain nak mengelakkan pembaziran, sebenarnya jenayah pun tak boleh dikaitkan dengan lampu. Kita pun bila pasang lampu,
pasang CCTV nak kenal pasti kan penjenayah kan. Kalau gelap mana nak nampak? Kan? Jadi balik tak logik juga kan. Tapi itulah dia, kita selalu dimomokkan lah. Makin banyak lampu makin kurang jenayah. Tapi faktanya kurang lah. Dekat situ je. Itulah dia. Okey, baik. Terima kasih Cik Hafiz. So saya kira kita dah ke penghujung rancangan. Mungkin soalan yang terakhir lah daripada pihak saya Cik Hafiz. Mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan harapan Cik Hafiz sendirilah. Harapan Cik Hafiz dalam bersama-sama dengan tim dalam bidang perpustakaan dan juga masyarakat di luar sana tentang apa yang kita nak buat ni, tentang apa yang Apa di Langit buat ni untuk memberikan impact dan juga manfaat kepada masyarakat. Apa yang Apa di Langit sedang buat sekarang kan, dan juga apa yang kita buat dengan citizen science and everything semua tu. What is your hope actually? Can you share about it? Harapan saya adalah pertama, dan yang sahabat-sahabat kita yang dengar pada pagi ni, ajak seramai boleh untuk sertai pertandingan astrofoto. Itu pertama lah. Sertai pertandingan astrofoto, kenali langit di kawasan anda. Tetapi bagi saya harapan yang paling besar sekali pada saya adalah pergilah ke kawasan yang langitnya begitu cantik dan lihatlah dengan mata sendiri. Macam kalau kita pergi satu kawasan tu kan, yang famous, yang viral kan, semua orang sebut nak pergi kawasan tu, betul tak? Kan? Semua orang nak pergi rasalah macam mana pengalaman ke situ. Kalau kedai makan, kalau kawasan tu ambil gambar untuk Instagramable kan, semua orang nak pergi ambil gambar ke situ. Jadi sama juga macam langit. Harapan saya adalah pergilah ke kawasan yang langitnya begitu cantik, yang banyak bintang, ambil gambar dan saksikan dengan mata sendiri. Percayalah, anda akan dapat merasai perbezaannya. Itulah yang kami perjuangkan sebenarnya. Okey, terima kasih banyak Tuan Hafiz atas masa dan perkongsian yang sangat menarik ya. Tu yang saya dapat daripada bila saya dengar Tuan Hafiz punya perkongsian ni, dia lain daripada apa yang rutin kami yang bekerja di perpustakaan dan juga dalam bidang ini buat. So sebenarnya tanpa kita sedar ataupun mungkin memang berada dalam sedar yang peranan kita melebihi banyak aspek dan saya suka untuk share dekat sini sebelum kita habis ya. Antara misi angkasa Tuan Hafiz kan, betul kan, antara misi angkasanya adalah satu part itu adalah knowledge creation. Knowledge creation ini antara yang saya kira peranan perpustakaan dan juga pustakawan dalam berkongsi info, berkongsi maklumat dengan secara yang pelbagai cara itu, dan juga aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat dalam secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk rapat dengan sains dan juga alam sekitar, seperti mana Minggu Sains Negara kita kali ni, iaitu apa Tuan Hafiz? Jangan bagi merakyatkan sains, menginsainkan teknologi. Ya betul, merakyatkan sains, menginsainkan teknologi ya. Sama-sama kita mainkan peranan kita. Mulakan dengan menyertai pertandingan astrofotografi kuis online berkenaan dengan Citizen Science Month ini yang dianjurkan oleh Persatuan Pustakawan Malaysia dan juga Perpustakaan UiTM Pahang. Okey, ada banyak lagi aktiviti menarik ya, boleh join dan ikut rapat Facebook Persatuan Pustakawan Malaysia, dan juga nanti saya percaya bulan 8 dan juga kehadapan kita ada Galaxy Cruise nanti cik. Wow lagi dah announce kat hati aku. Bunyi macam melancong kan Galaxy Cruise. Sajalah kita nak bagi orang rasa macam kena join lagi ni. Sila join lagi ya. Okey, dan follow kami rapat-rapat supaya apa sahaja informasi tentang program-program yang kita akan laksanakan di masa-masa akan datang anda tidak terlepas. Okey, so saya kira itu sahaja daripada apa yang boleh kita dapat hari ini. Kekalkan momentum anda dengan menyertai pertandingan astrofotografi dan marilah kita sama-sama memainkan peranan kita di platform kita untuk melihat keindahan alam supaya langit dan bintang ini tidak hilang di mana-mana jua. Okey, dan kekal bersama kita ya. Baik, itu sahaja. Mohon maaf kurang lebih mana-mana. Teruskan berjuang dengan platform kita. Okey, dan semoga hari-hari anda menjadi lebih baik lagi. Itu sahaja. Terima kasih Tuan Hafiz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Farah. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey, tuan-tuan dan cik-puan, jangan lupa isi borang maklum balas dan kita akan emailkan isi je dalam tempoh 3-4 hari bekerja. Alright, thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.